Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita mulakan live kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana inna antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam mir lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku, bukakanlah simpulan di lidahku ini, ya Allah, bukakanlah simpulan di lidahku ini, ya Allah, bukakanlah simpulan di lidahku ini, ya Allah, agar mereka semua yang ada di hadapan pada hari ini dapat memahami, mendengar, memahami, dapat bukan sekadar memahami, dapat menghayati dan juga fahami segala kata-kata yang akan abang sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum semua, sihat? Dahulu, kini dan selamanya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya pada hari ini kita menikmati iman dan Islam sampai ke hari ini. Kita kena ingat 1440 tahun lebih dahulu Nabi Muhammad sudah tinggalkan kita dua perkara, iaitu Quran dan Sunnah. Tinggal kita ikut saja. Kalau diumpamakan seperti kita ini adalah sebuah mesin, kalau kita beli satu produk kan ataupun satu gadget, kita akan didatangkan dengan buku panduan. Betul tidak? Jadi sama juga dengan manusia. Manusia itu dijadikan, dia ada buku panduan dia. Dan apa buku panduan itu? Buku panduan itu adalah Al-Quran. Dan siapa yang bergerak, siapa yang gerakkan Al-Quran itu? Iaitu Al-Quran bergerak kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan perjuangan baginda, kerana takdirnya Allah takdirkan Nabi Muhammad itu turun ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, iaitu menyempurnakan akidah umat Islam, iaitu memperbetulkan akidah umat Islam. Sampailah hari ini kita dapat menikmati iman dan Islam. Dan Nabi bukan berseorangan. Kita kena ingat, Nabi bukan saja berseorangan. Nabi bersama para sahabat, lepas tu lalu diteruskan oleh tabi'in, lepas tu tabi'in, lepas tu ulama, sampailah ke hari ini kita merasainya. Dan abang pula, abang cuba berkongsi sepanjang abang buat live ni, abang dengar video, abang ambil pembacaan buku abang, pengalaman-pengalaman abang menghadiri majlis ilmu, abang ambil kalam ulama, lepas tu abang permudahkan di dalam live ini. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, satu doa yang selalu Nabi Muhammad doa ketika menjelangnya bulan Ramadan, iaitu Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sebab kenapa? Bukan semua orang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasai bulan Ramadan. Mungkin macam sekarang, boleh dikatakan sekarang masuk jam maghrib tadi, kita sudah 3 hari lagi, memasuki 3 hari lagi bulan Ramadan akan sampai. Ada orang yang tak sampai, percayalah, ada orang yang merindui sangat Ramadan tapi tak sampai-sampai. Nyawanya diambil sebelum menjelang Ramadan. Baiklah adik-adik dirahmati Allah sekalian, dan juga abang raikan kepada semua sahabat-sahabat abang, Kak Nabila ada, Kak B, dan juga kepada viewers baru, dan abang raikan kepada yang baru sahaja masuk, first time tengok live abang akan menggunakan 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu. Abang menggunakan bahasa Sabah, dialek Sabah, dan juga dialek iaitu daripada Semenanjung. Kalau abang nampak orang Semenanjung, abang akan bercakap Semenanjung. Kalau abang nampak orang Sabah yang komen, abang akan cakap Sabah. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, hari ini bertarikh 20 April 2020, iaitu hari Isnin. PKP kita sudah masuk hari yang ke-30 berapa? 34. Dan hari ini fasa yang ketiga, dan hari ini adalah hari yang ke-6 sebenarnya. Hari ke-6 untuk fasa yang ketiga. Baiklah adik-adik dirahmati Allah sekalian, untuk live abang ni, abang suka untuk ingatkan kamu semua kan, live abang ni kan abang sudah buat 2 fasa. Fasa pertama tu dimulakan oleh Wan Amirul. Wan, kau ada di dalam?
Wan Amirul yang mulakan dan abang terdetik untuk why not kita manfaatkan Instagram yang hanya siapa yang terdetik untuk klik dia akan masuk. Jadi dia masuklah dan dia menyertai conversation ataupun perkongsian kita pada hari ini. Okey. 34 hari sudah kita PKP kan, Wan. Dan abang sudah fasa pertama selesai. Kalau siapa yang ingat, daripada 7 April hingga 13 April. Dan sekarang ni masuk ke 14, 15 April sampailah ke hari ini. Hari ini adalah hari ke-6 abang bersama kamu semua untuk live. Dan kita ada tinggal 1 hari lagi esok. Dan abang beri laluan kepada Ramadan. Dan jika macam tengoklah keadaan, jika abang mau berkongsi dan sebagainya, ikuti je perkembangan abang di Instagram, di WhatsApp dan sebagainya. Abang ada juga teringin untuk buat fasa yang ketiga untuk abang punya live, tapi tengoklah keadaan macam mana. Baiklah adik-adik dirahmati Allah sekalian, terima kasih sebab setia. Abang sangat berterima kasih dengan kamu semua sebab abang catat benda ni, sebab abang tak mau tertinggal ayat kah dan sebagainya, supaya abang berjaga-jaga dalam abang bercakap. Jadi sebelum abang pergi lebih dalam, terima kasih sangat-sangat atas kesetiaan kalian semua. Terima kasih sangat-sangat. Abang sangat berterima kasih. 14 orang ni, tak apalah. Ke-14 ni sampai ke hujung live, tak apa. Abang okey je. Abang lagi hargai orang 14 ni. Ingat Nabi Muhammad SAW 13 tahun menitipkan akidah, membulatkan tekad umat Islam pada ketika itu yang mau dengan Islam di rumah siapa? Rumah Arkam kan? Secara tersembunyi 13 tahun di dalam hati secara tersembunyi. Tak apalah, 14 lah kita kan. Macam itulah. Adik-adik dirahmati Allah sekalian, dan abang minta maaf jugalah sebab semalam kita ada beberapa masalah teknikal. Benda tak minta, kami sudah rancang daripada petang lagi, kami sudah test dan sebagainya. Tapi when it's come to live, benda sudah jadi dengan sendirinya. Kita tak boleh buat apa kan, tapi kami tetap juga teruskan semalam. Dan Ayub pun rasa teruja dengan respon daripada kalian, respon kalian dan pertanyaan kalian. Thank you lah sebab kamu sangat menghargai live yang abang buat ni. Assalamualaikum kepada yang baru masuk, dan jika ada yang non-Muslim, selamat malam saya ucapkan. Manalah tahu ada yang non-Muslim kan. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, abang akan sebutkan 15 orang yang masuk pada malam ini. Assalamualaikum abang ucapkan kepada Muaz, Amir, Wan, Hidayah, Hazirazul, Adina. Sihat sudah kau Adina? Abang faham kau sakit. Dan juga Ain, Aliana, terima kasih Aliana, Syuhada, Zuhairi ni first time kau masuk kan Zuhairi? Pak An, Dayang Farhana ni dari sahabat abang daripada Kuim, Semenanjung. Dan juga Eli, Cik Kelabu, Zahidah, Hikmah Bujadid, dan juga sahabat abang Rafiz. Assalamualaikum Rafiz. Baiklah adik-adik dirahmati Allah sekalian, sekarang sudah minit ke-10. Abang macam mana untuk live hari ni, kita macam sedang-sedang je, macam biasa-biasa sahaja, taklah terlampau terikat dengan pengisian, kamu mau catat semua dan sebagainya. Tapi abang raikan lah. Dan juga satu nasihat abang kepada adik-adik semua, biasakan untuk mencatat jugalah. Abang kan, ni separuh sudah buku abang sepanjang ni, abang kuat mencatat, separuh sudah. Padahal aku sayang buku ni, ini buku bendahari PSTD. Tapi abang jadikan buku di buku catatan, sebab itu je buku yang abang bawa ke rumah abang Zam. Assalamualaikum Kaif. Line clear kan? Kalau line tak clear, bagi tahu abang, nanti kita akan cuba untuk clearkan line tu. Zikir ke apakah kan? Baiklah. Terima kasih kepada yang setia. Nantilah kita akan buat satu program bersama kepada semua followers yang ikut abang ikut perkembangan abang live ni. Kita akan buat perjumpaan meet and greet, special untuk budak-budak yang selalu join. Sebab abang akan kaji semula semua live yang abang pernah buat, dan abang akan senaraikan nama siapa yang paling banyak yang sebut di dalam ni. Baiklah adik-adik dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Macam semalam kan abang teruja lah. Abang teruja dengan satu, macam abang muhasabah diri balik bila abang tengok live abang semalam. Abang ada satu sifat selepas abang buat live, satu rutin lah. Selepas abang buat live macam ni kan, sekejap lagi buat live kan, live ni habis kan. Selepas live, selalunya abang akan macam chit-chat dengan sahabat-sahabat abang di Sabah. Sambil-sambil chit-chat dengan dorang, abang reply balik.
reply balik dia punya apa ni, abang tengok cara abang bercakap, sampaikan Abang Zam dekat 3 kali sudah tegur. Kenapa bah kau dengar suara sendiri tu? Semakin PKP ni semakin pelik pula kau. Abang cuba untuk dengar suara abang dan abang perbaiki setiap apa yang abang cakap. Okay? Dan salah satu juga bila abang dengar live abang kan, kalau kau mau tahu, ada nada abang macam nada cute. Nada cute, mengada-ngada kan. Nada cute sebab abang buka pintu, Abang Zam di depan. Jadi suara manja abang tu keluar. Ada Abang Zam di situ. Dia ada terkesan affected lah. Jadi abang sekarang ni tutup pintu supaya abang tak nampak Abang Zam. Sebab alhamdulillah kita cuba untuk bersyukur dengan apa yang ada, dan abang antara orang yang replied. Mana lah Rafiz. Terima kasih for correction. Absolutely correction. Okay? Baiklah, sebab kita lidah Melayu kan, susah betul mau bercakap bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kita pun B, dek. Dan juga semalam abang termuhasabah bila abang tahu yang macam abang dengar semula kan macam ibu kepada Hazira Zul ada join live semalam. Lepas tu macam, ya Allah, seorang ibu tengok live seorang anak. Macam tu. Macam setianya dia dengar. Macam sepatutnya, tu abang terfikir semalam, abang cakap yang, kenapalah aku nak minta doa dengan ibu semalam tu ya. Macam tu. Jadi, tak apalah kan, kamu-kamu juga ni pun, apa itu kan hadis Nabi kata, 3 amalan anak Adam yang tidak terputuskan. Iaitu, sedekah, ilmu dan juga doa. Doa anak soleh. Kita semua ni anak-anak yang soleh. Amin ya Allah. Dan juga abang raikan kepada sahabat-sahabat abang yang tiadaan kedua keluarga. Mungkin ada salah satunya sudah tiada kan. Banyakkanlah doa. Dorang sangat rindukan doa kalian. Sedekahkan Al-Fatihah lah sambil-sambil kita bercakap ni kan. Baiklah. Kepada yang 19 orang yang setia ni, sabar. Lagu abang sudah tulis semua di dalam ni. Jangan risau. Dan ada abang sempat lagi mau hafal lirik dia. Abang baru dengar lagu tu. Kamu tunggu je lepas ni. Ada medley. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah kalian, abang mengambil kesempatan kepada 19 orang yang live pada hari ini. Doakanlah Seketul Muhammad Azrin ini tetap istiqomah, tetap pendirian untuk agama. Tiada benda lain sudah. Okay? Kalau contohlah abang dicakap macam yang, alah untunglah kau Azrin, suara kau merdu. Aku tak pernah minta pun suara merdu ni sebenarnya. Wallahi. Kalau kamu tanya sendiri, Azrin kau pernah down dengan suara sendiri? Yes, aku pernah down dengan suara aku sendiri. Dulu masa aku suara sebelum pecah, suara aku macam Siti dan diolok-olok dan diejek dan menganjingkan oleh sahabat-sahabat, kawan-kawan di sekeliling kata, wah suara Siti. Dan abang pernah down juga. Tapi abang mulai sedar macam abang ni mempunyai suara bila abang bukan orang yang jenis hafal lagu, bukan yang tok-tok mau jadi penyanyi, tidak. Tapi Allah rezekikan tu. Asalkan orang pertama jumpa abang, orang first impression orang bila dorang tahu yang abang ni ada suara, dorang akan tanya, Azrin, why not jadi penyanyi? Tapi sampai ke hari ni tidak terdetik lagi untuk jadi penyanyi yang betul. Abang mau jadi penyanyi kepada kalian je. Wah, free. So suara yang abang ada ni, abang tak mau sia-siakan untuk menunjuk-nunjuk aku ada suara. Tapi aku mau tunjuk suara ini untuk kamu ingat kalimah la ilaha illallah, kalimah Allah. Sebab suara ni Allah bagi, dan abang mau bagi, Allah bagi nikmat tu, nikmat Allah bagi pada abang, dan abang kembalikan kepada kalian. Ya Rafiz, suara enta pun sedap. Riduk sendiri pun bagi tahu Ana, Rafiz, suara enta sangat sedap. Dan dia tak terfikir pun yang suara enta sumbang ke macam iklakah lah suara engkau. Macam tu. Baiklah, semua kita ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tapi dari mana cara kita untuk memanfaatkan kelemahan dan kelebihan itu dan bersangka baik pada Allah. Baiklah, perkongsian abang hari ini tak juga banyaklah berkongsi apa, sebab abang sekadar mau bercerita-cerita ataupun ulang kaji apa yang pernah kita kongsikan. Kalau adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, untuk 23 orang yang baru saja ni, naik sudah kan, jadi abang greet orang yang ke-23 ni, 22 orang sekarang ni. Baiklah, kalau kita ulang kaji semula, kita pergi kepada 13 April. Wahai masalah besar, kita punya Allah Maha Besar. Abang cuba untuk cakap, siapa Ridu? Ridu adalah adik usra Ana. Adik usra Ana, Rafiz.
dan adik usra Ana Rafiz Ridho ni, kami sepanjang perkenalan kami, hitam putih, fitnah, gaduh, sayang, rindu, cemburu, marah, semua dah kita orang lalui. Kita orang dah lalui fasa tu. Baiklah, untuk 13 April, wahai masalah besar, kita punya Allah Maha Besar. Abang cuba ulang 11 poin yang abang pernah cakap. Abang cakap je terus. Kamu dengar 11 poin. Syaiful, minta maaf tau dengan kawan abang. Assalamualaikum Syaiful. Minta maaf tau dengan kawan abang yang komen semalam. Tak apalah, biasalah tu kawan-kawan abang. Abang tahu isu yang korang cuba bangkitkan Syaiful. Dan abang mewakili kawan abang tu minta maaf. Abang wakili dia. Baiklah, 11 poin abang cakap sepintas lalu sahaja, iaitu wahai masalah besar, kita punya Allah yang Maha Besar. 11 poin yang abang senaraikan. Pertama, kemaafan Allah lagi besar daripada kemarahan. Betul, Ghafurur Rahim ni dalam ayat dalam Al-Quran sangat banyak, dan kasih sayang Allah sangat banyak. Cara Allah bagi tahu kita pun, cara Allah, kalau Allah mau bagi tahu azab pun kan, dia akan bagi tahu pada hujung, dia tak akan bagi tahu pada awal-awal. Okey, adik-adik dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, iaitu minta dulu dengan Allah. Apa-apa masalah yang kau ada, minta dulu dengan Allah. Pastikan itu kau settle. Bila kau settle minta dengan Allah, maka kedua, ketiga tu barulah pergi manusia dan sebagainya, minta pendapat ulama dan sebagainya. Yang ketiga, kongsi dengan sahabat yang dipercayai. Ini yang paling abang mau highlightkan sebenarnya. Sebab kamu kena cari sahabat yang betul-betul sahabat. Macam mana mau cari bang? Sahabat yang perlu kita cari itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Minta maaflah dengan diri, jadilah sahabat pada diri. Barulah Allah akan dekatkan dengan magnet-magnet dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Percayalah. Betulkan diri dulu. Dan ada juga kes sama-sama ada juga orang sama-sama di sana je perbaiki diri dia sebagai seorang sahabat, dia pun bantu kawan dia pun jadi sahabat. Tapi kita pergi cerita yang asas sekali, iaitu perbetulkan diri. Baiklah. Keempat, buang perkara yang mendorong kemaksiatan. Buang semua perkara. Dalam fasa pertama kamu mau hilang daripada masalah ni, buang semua perkara. Apa yang boleh mendorong? Kalau susunan katil tu macam mendorong kamu buat maksiat, tukar cadar ataupun tukar kedudukan katil. Itu antara. Oh, sebab apa? Tanya Abang Ayub. Dan juga kelima iaitu perlahan-lahan dalam perbuatan. Perlahan-lahan dalam perubahan. Kena berlatih untuk perlahan-lahan dalam perubahan. Perlahan-lahan. Jangan terus sekali harung. Abang pernah bagi perumpamaan ni kan, pasal yang kalau kau berubah, kedebuk berubah macam tu. Assalamualaikum Nazri Munir. Sat, ada Nazri dalam ni. Asnawi juga. Assalamualaikum Nazri. Dan juga kita pergi kepada yang ketujuh, cari aktiviti berfaedah. Ke-8, jujur dalam perubahan. Pastikan kamu mau berubah, kamu jujur dengan perubahan tu. Bukan yang macam aku mau berubah tapi tu hilangkan. Macam contoh abang kongsikan dengan kamu semua jugalah. Macam contoh abang menyanyi, ada tersumbang dan sebagainya. Abang tak mau cakap terus yang sorry tadi abang malas mau beralasan. Kan ada perfect imperfection, sempurna dalam tidak sempurna. Biarlah suara sumbang ke apa ke. Yang penting itulah momen dengan kita. Dan kamu bukan sekadar menerima abang ni dalam keadaan abang ni sempurna di mata kamu. Tapi terimalah manusia tu seadanya dia. Dia pun ada kesalahan, dia pun ada salah cakap, dia pun ada salah dia pun ada silap dia. Okay? Dan juga tengok suara anja tu keluar sebab teringat Abang Zam. 9. Tambah ilmu. Ilmu ni penting untuk kamu tambah sebenarnya. Tambah dan tambah dan tambah. Tambah ilmu. Ada juga abang teringat dengan sahabat abang seorang, dia cakap, macam mana Azrin kalau kita dapat ilmu yang kita banyak cari ilmu di merata tempat, tapi terkadang kita terambil ilmu yang salah. Ilmu tu cahaya. Kalau ilmu tu salah, hati ni akan bagi tahu ilmu tu salah. Percayalah. Kau teruskan je. Macam itulah. Baiklah, dan seterusnya yang ke-10, berkongsi pengajaran. Bila kamu sudah berjaya keluar daripada kemaksiatan ataupun masalah yang kamu lalui, please
Abang merayu pada semua 20 orang yang ada di dalam ni, pergilah kongsi dengan sahabat-sahabat yang lain. Nazri, dulu abang ada masalah, tak pandai menyantuni orang. Tapi bila abang ke satu tempat, abang cuba untuk perbaiki diri abang dan sebagainya, abang jumpa sudah jalan penyelesaian, macam mana aku mau betulkan silap aku yang dulu. Maksudnya dia kongsi. Tak perlu malu macam yang, oh kau ada masalah dengan satu orang ni, kau lari. Lepas tu, masalah lain akan timbul. Hidup kita ni, hidup tugas kita sebenarnya selesai. Selesai. Alhamdulillah. Hidup kita sebenarnya senang. Iaitu kita dapat masalah, fikirlah untuk selesaikan. Itu je, mudah je. Terima kasih kepada 20 orang yang stay. Abang akan cuba untuk 30 minit yang seterusnya menyanyi. So, kepada yang bertahan, tahniah. Abang sangat kagum. Dia naik, turun naik tu kan, abang rasa macam siapa yang bertahan ni memang bertuah. Itu je abang. Dan juga yang ke-11, hikmah di sebalik kekufuran, zaman kekufuran kita semua ni, hikmah dia sebenarnya adalah Allah mau menguatkan kalimah syahadah di setiap umat Islam, setiap Muslim. Dia mau kuatkan syahidah pula. Syahidah tu yang 7 Mila tu. Syahidah pula. Syahidah di Herbs. Doakan dia, rumah tangga dia kan kononnya berantakan, tapi tugas kita doakanlah, bukannya macam pandang buruk dan sebagainya. Kalimah syahadah. Kalimah syahadah kita akan semakin cantik. Kan kita ada rukun Islam 5 perkara kan. 4 perkara tu kita tahu kerja dia. Tapi rukun yang pertama tu kadang kita tak tahu apa sebenarnya kerja untuk kalimah syahadah. Rupa-rupanya Allah hadirkan masalah, Allah hadirkan kekufuran, Allah hadirkan zaman jahil. Untuk apa? Bayangkan bah, kau berjaya keluar daripada kemaksiatan. Bila kau kongsi dengan orang, lepas tu kau bagi tahu Allah tu maha baik, takkah macam merintih kau bagi tahu dengan orang. Orang pun macam, aku tengok matamu duk, cukup sudah duk, betapa cantiknya kalimah syahadamu. Selesai untuk 13 April. Mungkin ada yang baru masuk kan, macam ni Azizan Suaib. Azizan, kirim salam Aisyah dan juga anakmu, dan juga Monsien. Assalamualaikum kepada 20 orang yang masuk ni. Nanti abang akan sebut juga nama. Sabar, kalau mau nak sebut nama nanti abang bagi tahu. Dan juga kita pergi kepada 16 April, keyakinan bermula daripada diri sendiri. 4 perkara. Semua orang ingat benda ni kan? 4 perkara tu kan? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Sepintas lalu. Dan 17 April, ini pun banyak juga adab menerima ujian. Ada 8 perkara yang dikongsikan oleh Abang Amin tentang adab menerima ujian yang diadaptasikan daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam, iaitu ditimpa ujian sakit kulit, harta, keluarga. 3 ni, teruk sudah ni, 3-3 diuji serentak. Kalau kita diuji serentak 3-3 ni, wallahu alam. Tapi kalaulah kita diuji 3-3 macam ni, terus kita fikir, ya Allah, aku diumpamakan seperti Nabi Ayub. Mari kita contohi Nabi Ayub dalam menerima ujian. Sepintas lalu untuk 8 poin ni, antara poin yang paling abang suka adalah bila kau dapat ujian, bila kau dapat musibah, perkara pertama yang kau perlu buat adalah uzkuri ni'matullah. Uzkuri ni'matullah. Sebutkan nikmat-nikmat Allah. Sebut semua. Oh, aku nak boleh balik Sabah ni, musibah bagi aku. Contoh. Terus aku senaraikan. Oh, aku di rumah Abang Zam, aku dibagi masak oleh Kak Hani, aku dibagi bilik, aku boleh mandi dengan suka hati, aku boleh solat dengan begitu selesa, aku boleh buka, aku ada internet yang laju. Nampakkan? Terus lega. Macam tu. Sebab benda ni berkait rapat dalam yang adab menerima ujian ni, dia berkait rapat dengan surah Ibrahim ayat 7. Iaitu apa ayat 7 tu? Yang bahasa Arabnya tu bah. Sok-sok juga kita temberang-temberang cakap bahasa Arab kan. La in syakartum la azidannakum. Lepas tu ada kepanjangan dia lagi yang abang tahu depan dia Syak, iaitu jika kamu bersyukur, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian yang 18 orang ni, jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat tanpa diduga-duga. Contoh, jika kamu bersyukur, kan abang bagi tahu tadi, syukur tu kau senaraikan benda yang kau ada. Jika kau bersyukur ada pen, maksudnya kau syukur benda yang ada, Allah akan wujudkan benda-benda yang ada juga. Aku nak bagi pensel.
kena bagi pouch. Kena bagi gelas. Semua hijau kan? Abang suka hijau. Kena bagi bantal tiba-tiba. Sebab apa? Kau bersyukur benda yang ada, Allah akan tambah nikmat. Nikmat ni benda yang ada tanpa diduga-duga. Bukan yang kau fikir, aku bersyukur dapat, macam Abang Arin cakap kan, kalau aku dapat pensel ni, aku akan dapat power bank. Aku akan dapat, bukan. Itu macam kau bagi senarai dengan Allah sudah. Ya Allah, aku bersyukur sudah dapat pen ni, kau bagilah aku iPhone kah? Tidak. Kau tunggu je, bersyukur dengan ini, tup, dapat ini. Saja abang tayang warna hijau. Dapat ini. Ada lagi warna hijau. Dapat ini. Tup, temberang betul Basi Azrin, mau tunjuk warna hijau, dapat ini. Dapat ini. Lengkaplah produk abang semua warna hijau. Saja. Kepada yang sayang abang, mau bagi hadiah, bagi abang apa-apa hadiah aja, yang penting warna hijau. Jangan bagi abang muntah hijau. Sambil-sambil lah kongsi. Manalah tahu kamu mau tahu kehidupan abang macam mana kan? So artis bang. Dan juga ayat Quran tadi, surah Ibrahim ayat ke-7 tu, jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat tanpa diduga-duga kan? Terbalikkan ayat tu. Terbalikkan bang, kau ni kufur kita nanti. Bukan. Jika kamu tidak bersyukur, maka Allah timpakan musibah tanpa diduga-duga. Abang apa lagi abang tiada? Contoh abang tak bersyukur. Sampai hari ni aku tiada rumah. Tup, diuji lagi, tak dapat pulang PKK. Tup, kena uji lagi, putus cinta. Tup, kena gantung semester. Tup, jerawat penuh. Contoh. Maksudnya di sini, nanti aku bagi katak. Bagi sejak abang pernah dapat katak, patung katak besar daripada Insta famous Seremban. Ada di Sabah. Si Syasha buat jadi bantal dia. Padahal itu bantalku. So, abang sepintas selalu je lah ya untuk yang adab menerima ujian yang ada 8 poin ni. Tapi poin yang paling abang mau highlight adalah bersyukur. Semua dapat tangkap kan setakat ni kan? Mengena di hati. Betul kan Sofiana? Alhamdulillah. Tengok bah, satu juga yang abang bagi tahu kamu, dalam kamu meniti kehidupan kamu ni sebenarnya, kalau kamu sabar, tahan, percayalah, tahan maksudnya di sini kamu syukur, mesti ada rezeki ataupun ketenangan hati yang Allah bagi tiba-tiba ataupun dibagi petunjuk. Macam abang kongsikan lah, abang pernah down dengan isu masalah ummah lah. Lepas tu abang diberi kereta oleh kakak abang, Kak Ji namanya. Masa abang kerja di Negeri Sembilan, abang down sangat dengan perangai manusia. Lepas tu Kak Ji bagi kunci kereta. Bayangkan dibagi kau kunci kereta, sudah kena isi minyak full. Lepas tu dia cakap, Arin, nah kunci kereta, pergilah kau keluar, tenangkan diri. Wow. Masa tu abang percaya sebelum berjaya. Percaya sebelum berjaya bagi abang adalah dibagi aku nikmat untuk bawa kereta. Isi minyak pula tu. Lepas tu dia kata, pergilah kau sejauh mana kau mau. Nah, apa lagi? Masa abang dapat jak kereta tu, kereta Alza warna merah, sudah isi minyak. Lepas tu abang on kereta tu. Lepas tu abang tak dapat terima kan dengan ujian manusia, perangai macam-macam kan. Kita sudah buat yang terbaik, tapi Allah uji kita dengan manusia yang tak dengar cakap dan sebagainya. Bukan kita mau syok sendiri dalam kita mau mentarbiah orang ataupun mengajak orang dalam kebaikan. Kita cuba susun, kita nak mau lebih-lebih, kita bagi ayat sikit-sikit, tapi result dia tetap menghampakan. Jadi abang kecewa. Lepas tu abang bawa kereta tu, masa abang dalam perjalanan tu, boleh tahu tak apa yang abang terfikir masa tu? Abang masa tu fikir nak jalan je. Abang fikir masjid je. Abang pergi masjid putih. Masjid putih di Seremban. Masa tu terus abang ambil uduk apa semua. Abang tunggu solat asar tak silap. Lepas tu abang macam tengah menunggu solat asar tu kan, abang diam dekat bawah kubah masjid tu. Lepas tu abang pandang tepi. Wah, ada tafsir. Aku ni bukan juga orang ahli Quran yang selalu baca Quran kan, tapi tengok je tafsir. Tak apalah, aku buka lah. Abang buka ni, wallahi, masa tu abang cuba untuk tenangkan diri. Abang buka, macam ni kan, ini tafsir kan. Abang buka macam ni. Abang acah-acah drama dalam abang ni jenis satu manusia yang biarpun abang boleh menangis, tapi pada masa sama pandai lucu-lucu sendiri. Jujur cakap, tanyalah kawan-kawan abang, adik-adik abang ataupun siapa yang kena rapat. Abang macam tengah-tengah nasi, tiba-tiba hehehe. Tu abang. Masa abang tengok tu kan, drama betul aku. Lepas tu abang buka Quran. Abang buka macam ni. Surah
Az-Zariyat ayat 33 kalau abang tak silap. Sebab abang sangat kecewa dengan manusia. Tahukah ayat, masa tu abang pegang macam ni. Ayat tafsir di sini, dia cakap apa? Dia kata, macam umpama ayat ringkas dia lah. Tak apa. Apa itu? Sungguh azab Allah akan diberikan kepada mereka yang apa itu melebihi batas. Kau tahu apa yang abang buat masa tu? Tutup, solat cepat-cepat apa semua, masuk kereta, dia satu cas yang macam, ya Allah, aku tiba-tiba terus yang daripada aku low macam ni kan, naik terus macam ni. Masa tu abang yang macam segar, sampaikan abang rasa macam, wah hebatnya Allah menghantar ketenangan tu kan dengan pelbagai cara, tinggal kita aja yang cari. Macam itulah. Adik-adik dirahmati Allah sekalian, seronok pula kita berkongsi kan, macam abang tengah bercakap dengan kamu semua pula, macam betul-betul kita face to face ni. Kita rehat kejap lah. Macam itulah. Actually, walaupun abang tengah borak-borak ulang kaji, abang ada juga pengisian mau bagi sebenarnya ni, iaitu daripada perkongsian Habib Ali Zainal. Abang suka, okey, antara Kak Fin, Piyu Azman, antara ulama-ulama yang selalu abang tengok lah. Kak Fin abang anggap dia ulama sebab dia sangat pakar bahagian hati. Sangat cantik. Sebab apa? Kenapa abang mengambil dia sebagai contoh? Kak Fin antara orang yang zaman jahil dia, search je lah di YouTube. Kesian dia. Tapi bila dia berubah, dia betul-betul berubah. Tanpa menghiraukan cakap orang. Boleh je contoh kita sudah berubah kan. Dulu kita couple contoh. Tiba-tiba kita sudah berubah. Kita membenteras couple. Tu kawan-kawan kau yang pernah tengok the last image of you. Masa tu dia tengok kau kali terakhir bercouple. Macam aku memperjuangkan couple. Lepas tu dia jumpa kau 10 tahun. Waktu tu 10 tahun kau sudah berubah. Dia pula bercakap dengan kau. Dia kata, kau ni Azri mempertahankan couple tu haram dulu. Bukan kau, kan kita akan down dengan orang-orang macam ni kan. Tapi Kak Fin, diam. Tu abang kagum dengan dia. Habib Ali Zainal pun satu juga, dia ulama tasawuf yang ulama hati. Abang suka dengan perkongsian dia. Antara paling abang ingat, perkongsian daripada Habib Ali Zainal, jika kamu bersangka buruk dengan satu orang, jika kamu bersangka buruk satu perkara dengan seseorang, senaraikan 70 sangkaan baik kepada orang tu. Contoh, tiba-tiba kau datang jumpa orang tu, tiba-tiba dia nak salam. Kita punya, kenapa dia nak salam? Dia benci aku kah? Kau duduk sekejap, senaraikan 70. Tapi janganlah sok-sok pembaris. Sana di tepi-tepi, menyenaraikan 10 sangkaan baik. Tidak. Habib Ali Zainal ajar sebenarnya mungkin sangkaan baik yang kelima, kita sudah yang macam, aku jap ni sangka buruk. Mungkin dia lupa. Settle. So Habib Ali Zainal ada dia kongsi sini, iaitu berkait rapat dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu kerana Allah tahu kita mampu. Kan dalam surah Al-Baqarah ayat keberapa ni? Boleh tak kongsikan siapa-siapa? Abang tak cari, pemalas tak? Taklah pemalas. Surah Ibrahim ayat 7 je abang ingat. Yang abang tahu surah Al-Baqarah, kalau kita baca Al-Mathurat kan, ada kan kita akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kan? Allah beri ujian atas kemampuan kita. Dan Habib Ali Zainal ni, abang ringkaskan je perkongsian daripada Habib Ali Zainal ni, yang tahu kita ni mampu. Dia umpamakan seperti, kenapa Allah bagi ujian dengan kita? Ikut kemampuan kita. Pembaris betul. Sebab tengok contoh, yang abang boleh bagi contoh, Habib Ali Zainal bagi contoh adalah, cuba kamu tengok trend kren yang kren. Manusia ciptakan kren, bahkan kren. Manusia cipta kren dalam keadaan, contoh, orang yang cipta kren tu, kren ni hanya mampu untuk 100 tan. Bolehkah kita cakap, endak, kren ni mampu untuk 500 tan? Endak akan meletup. Maksudnya, manusia sendiri pun kalau dia cipta satu-satu gadget ataupun satu-satu peralatan dan sebagainya, dia pun, peralatan itu pun ada kemampuan masing-masing. Dapat tangkap kan? Kalau mau macam contoh lah kan, dia cakap mesti boleh tu 100 tan, 500 tan boleh. Kalau kamu juga try 100 tan, tapi itu pun contoh lah, ini barang 500 tan, yang ini kren yang 100 tan tu kan, dia angkat. Boleh, memang boleh juga. Kalau mau sangat boleh kan, kasih boleh lah dia, layan bakau, kau makan lah tu. Ini kan, bila dia angkat, itu pun dia angkat perlahan-lahan. Angkat. Dah sampai limit, terangkat sudah keren ni, macam huru hara sudah terangkat keren ni kan.
dia akan plus, dia akan angkat pelan-pelan 500 tan ni. Tapi bila sampai limit sudah yang macam, tak boleh aku angkat, semestinya kita akan lepas laju-laju. Betul kan? Sama juga dengan kehidupan kita. Kau tahu sudah kemampuan kau di situ, lepas tu kau tahu sudah kau tak mampu untuk itu, kau pergi juga. Kita ada limit kita, dan kita dalam hidup kita sepanjang 18 tahun, 19 tahun, 23 tahun, kita kena cari limit kita. Di mana limitku? Aku bukan orang yang pandai menyanyi, tapi aku pandai bercakap. So bercakaplah. Tak payah yang, tahukah, trying so hard untuk jadi penyanyi juga. Macam hadir dirimu. Kesian di depan pentas menyanyi. Kita semua yang macam, bukan batu bidangmu. Sampaikan semua orang cakap, kau ni tengah tiru someone kah? Kepada yang faham, fahamlah. Tu abang bagi contoh berdasarkan kebenaran. So adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, itu je tajuk ringkas atau perkongsian ringkas tentang kerana Allah tahu kita mampu, dan Allah akan bagi kemampuan kita atas kemampuan kita. Jadi perkara pertama juga, bila kamu dapat ujian, terus bersyukur dengan Allah. Jangan terus cakap, aku tak mampu ni, aku tak mampu. Jangan, syukur dengan Allah dulu. Terima kasih Allah atas ujian ini, mesti ada hikmahnya. Bila kau sudah hadirkan rasa syukur, sebab apa? Poin pertama, sabar ni, ada satu ulama cakap, sabar ni adalah rempuhan pertama. Apa reaksi kau bila pertama? Bukan yang macam, Wan, kau dihalau rumah. Apa? Bukan. Lepas tu baru tenang. Nasib baik aku sabar. Itu bukan sabar sebenar. Sabar yang sebenar adalah rempuhan pertama. Wan, kau kena halau rumah. Mesti ada hikmah. Mesti ada hikmah apa Allah mau tunjukkan sebenarnya. Itu sabar sebenar. Okay. Manja. Kan Muaz kan? Ni first time kau type manja ni Muaz. Baiklah adik-adik dirahmati Allah sekalian, 19 orang. Orang suka nilai 19-20, tak ternaik-naik tu tak apa. Sebab hadiah-hadiah untuk kamu juga ni. Siapa yang bertahan ni. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, itulah perkongsian ringkas abang tentang kerana Allah tahu kita mampu. Abang tahu tak cukup perkongsian pada malam ni kan, tapi abang sekadar ulang kaji, kita bercerita pengalaman, kita cuba kaitkan dengan hidup dan sebagainya. Assalamualaikum Yusniza. Nanti kau tengok daripada mula ya, sebab kalau kau tengok daripada mula live ni, kau akan dapat sesuatu yang kau pun tak jangka. Betul kan Ali? Betul kan Wan? Betul kan Rafiz kan? Abang mau sebut sebelum abang pergi kepada itu je perkongsian ringkas abang. Ada soalan kah? Sambil-sambil kamu mau type soalan, abang cuba jawab 1-2 soalan. Lepas tu kita akan pergi kepada semua, kita akan go through kepada semua lagu-lagu yang telah di request oleh sahabat-sahabat. Ramai juga orang request huru harap kita menghafal. So, Assalamualaikum Muaz, Herman, Ridu. Ridu macam mana? Rafi, Sofiana, Amir, Wan Amirul, Satriani, Ayub, Hidayah, Hazirazul, mana mamakmu? Aku menunggu mamakmu masuk je ni. Khalif, Adina, Syafakillah. Tak apalah, 2 hari yang kau terlepas tu nantilah. Tunggu abang wujudkan channel Telegram. Abang akan simpan semua di dalam tu. Sebelum abang buat channel Telegram tu, abang kena analisis satu-satu video abang tu, supaya abang boleh counter back setiap salah cakap abang, setiap gelabah abang, setiap minta puji abang tu, abang boleh counter back sebelum abang bagi. Yusniza, Paan, Maisara, Kamarul Lokman. Ya Allah, Kamarul ni mesti first time kau join kan? Assalamualaikum Kamarul. Atika, Hikmah Mujaddid, Muaz dan juga Amin. Assalamualaikum Amin, baru masuk. Tak apa, tiada istilah terlambat. Sedangkan hadis Nabi sendiri kan, kalau esok kiamat, hari ini kau ada biji benih, tanamlah. Tiada istilah terlambat. Itu cerita taubat. So, adik-adik yang dirahmati sekalian, insya-Allah kita akan ada juga tajuk-tajuk susulan. Antaranya, bersedialah, abang akan cuba bawa tajuk akan datang lah. Live akan datang. Tunggu je lah. Iaitu, tak buat lebih baik, ndak buat lebih baik daripada taubat. Baiklah, tiada soalan. Baiklah.
Ana akan bagi tahu kenapa Ana sebab hari ni. Ana sebenarnya tengah menahan sebenarnya kepada adik-adik abang yang tengah tahu yang abang tengah menahan something. Terima kasih. Mari sendu. Rasanya Mama Zira tertidur petang tadi ada juga dia tanya pasal live abang. Dua, kirim salam mamamu ya. Ada orang cakap tu mama mertua abang. Tapi cuba lagi lah. Cuba lagi bagi tahu si kawan abang tu. Suka memasang orang. Yang kita kena mantapkan tu individu muslim dulu. Baru kita pasang-pasang ni ujung-ujung. Baiklah, 42 minit sudah kita bersama. Entah nak tahu kenapa Ana sebab Rafiz. Nanti Ana bagi tahu. So, bismillahirrahmanirrahim. Abang akan nyanyikan lagu medley semua. Abang cuba cover semua dan abang cuba ingat irama-irama yang ada lagu yang abang hafal. So, antara lagunya, kamu tengok tajuk-tajuk ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini ada promosi tadi. 9 dan yang terakhir this one. Boleh dia cakap tak tahu lagu. Tak, Ana cakap tengok entah ni rasa sebab. Betul. Ada reason kenapa Ana sebab. Okay. Kejap, abang dah hafal yang lirik ni. Irama ni. Kejap kamu. Abang sudah backup ni. Okay. Okay, abangnya ya. Boleh, satu pesanan. Abang mungkin akan terkucil ke sebab apa dalam bilik. Takut terganggu, so abang cuba untuk low note. Abang tak tarik. Akan datang kalau kamu nampak abang menyanyi dalam kereta, masa tu boleh all out. Menjagaku, melindungiku, merawatku ketika sakitku, tapi ku khianati dia, tak peduli dia, tapi dia tetap di sini, selalu di sini, dia di sini. Tapi mengapa? Tapi mengapa ku tak bisa? Tapi mengapa ku tak bisa mencintainya? Dia di sini. Tapi mengapa ku tak bisa mencintai dia? Abang lupa lirik ni. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah, jangan menangis sayangku, ini hanyalah sementara. Berdoalah pada Yang Esa, terus menahan sabar agar bahagia di sana. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang Dikau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Sahabatku, oh ibuku, akan ku teruskan perjuangan ini, walau ku tahu kau tiada di sisi.
Dialah kekasih penyeri hidupku, Dia yang ku rindu setulus di kalbu. Dia cinta, lafaz tercipta, akan ku pimpin tangannya hingga sampai ke syurga. Dia cinta demi setia, biarpun dunia berbeza. Backup lagi. Wahai kawan, carilah aku di neraka andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya kita selalu bersolat jua puasa di dunia. Hanya ku sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas, dari jauh ku pohonkan ampun maaf. Pergi saja engkau, pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berlayar, ada yang juga di angkasa. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Bismillah, walau sekecil mana kita langkah. Bismillah, walau dunia sering bermasalah. Bismillah, usaha dan doa usahlah lupa. Sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Walau berjauhan kita tetap bersama. Jauh dari mata hati tak akan pudar. Tulus suci hatimu, duhai sahabat, ku
Ku tetap menanti tika bersama, walau berjauhan kita tetap bersama. Jauh dari mata, hati tak akan pudar. Tulus suci hatimu, duhai adikku. Dia tetap menanti tika bersama. Kami anak-anakmu ingin memohon restu. Wahai ibuku, wahai ayahku, ampunkan dosa-dosaku. Wahai ibuku, wahai ayahku, redokan akan diriku. Ku hulurkan salam untuk Rasul junjungan, moga disyafaatkan. Ya Allahu ya Rabbi ya Fattahu ya Alim, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Rabbi ya Fattahu ya Alim, ya Rahmanu ya Rahim. Wahai ibuku, wahai ayahku, redokan akan diriku. Wahai ibuku, wahai ayahku, ampunkan dosa-dosa. Di kesempatan live abang pada hari ini, kepada sahabat-sahabat abang yang mengenal, kepada adik-adik abang juga, kepada sahabat-sahabat abang yang mengenali adik usrah abang, Muhammad Ridwan bin Jul nama bapa dia. Doakan semoga urusan pengebumian jenazah mak kepada Ridu dipermudahkan, sebab sekarang dilaporkan berada di Hospital Queen 1 untuk postmortem dan akan dibiarkan selama 3 hari. Sedih, 3 hari di dalam tu patutnya terus tanam kan. Itu yang terbaiknya lah. Doakan semoga Ridu jugalah. Dan Ridu, kerana Allah tahu kita mampu Duk, dan abang tahu kau kuat, dan Allah tengah naikkan darjatmu. Dan waktu-waktu ini tidak salah untuk abang tumpang doa. Allah tengah dengar kau sekarang. Doakanlah kami semua 21 orang ni. Biarlah tak ramai viewers, biarlah kita-kita ni je lah. Hari-hari abang live, hari-hari 20 orang je, tak apa. Itu bonus. Kalau ramai orang tengok dan sebagainya, itu atas kehendak Allah. Okay? Tak apalah 20 orang ni, okey lah 20 orang je lah. Tapi doakan semoga urusan jenazah dipermudahkan dan Ridu, kami ada di sini. Ini abang tengah buat live dan terjawablah juga kan kenapa abang rasa sebab yang awal-awal buat live tadi. Wah, aku memang drama dalam live. Dan ini cara abang untuk menyampaikan rindu kepada adik-adik abang di Sabah dan juga kepada macam Hazira, kita sama kan? Hazira, Fazila, adik-adik Sabah yang berada di Semenanjung. Kepada yang kamu yang ada mamak bapak, yang ada mamak lagi masih di antara dua kan, kalau bapak tiada, punca pendapatan hilang. Kalau tiada mamak, hilang satu rumah terus. Tapi doakan yang baik-baiklah. Macam Rafiz pun sama macam Ayub juga. Rafiz pun sudah kehilangan mak. Mek dah meninggal kan. Ayub pun ayah sudah meninggal. Ingat lagi kan Ayub? Ayah entah meninggal dalam keadaan sehari sebelum meninggal kan Ayub. Tengok kalau aku menangis, suara aku macam ni. Iaitu, ingat tak entah cerita yang ayah entah meninggal dalam keadaan dia macam bagi kunci kereta dengan duit apa Ayub kan. Dan
masa korang lalui fasa tu, dan Ana nak bagi tahu, masa kita konvo dulu Ayub Rafiz, Ana sangat serba salah sebab Ana bawa mak ayah Ana. Padahal korang tak bawa family korang. Ingat tak Ayub? Ana memang rasa bersalah gila masa tu. Sedangkan mak ayah yang mak Ana cium Ana, ayah Ana senyum. Dan korang, salah seorang dah tak ada. Enta pernah cakap dengan Ana kan yang Ayub, yang enta nak sangat untuk family enta nampak enta kan. Ana perhati je. Ana perhati dan Ana rasa bersalah. Ana terperangkap waktu tu. Ana kata, aku nak raihkan mak ayah aku, tapi diorang macam mana? Tu Ana elak betul bawa korang bergambar dengan mak ayah Ana. So mungkin ini Ana boleh jawab lah. Dan juga korang semua yang ada mak ayah, walau macam mana pun terjadi dalam hidup korang, cari keberkatan dalam hidup masing-masing. Cari keberkatan dalam keluarga kamu. Kalau kamu jumpa keberkatan dalam keluarga, for sure, keberkatan di luar tu lagi mencurah-curah. Wallahi. Dan juga Amin. Amin pun, Allah Amin. Kenapa muncul sekarang? Amin pun tiada bapa juga. Iaitu kehilangan macam ketua keluarga kan. Dan abang pun doakan abang bersedia untuk keadaan itu. Abang sambung belajar ni pun dalam keadaan dua situasi juga. Aku mau mandikan dorang, aku mau kuburkan dorang. Doakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, yang abang boleh simpulkan, sahabat-sahabat Ana, orang tenang selalu menang tak? Tak ada orang tenang yang kalah. Orang tenang selalu menang, orang beriman jiwa dia memang akan aman. Dan ingat, orang jujur selalu bersyukur. Jadi sekian perkongsian abang pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf dengan Hasan ya. Minta maaf Hasan.